Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan 8 pesanan kepada para pendidik. Dalam pesanan yang ke-8, kata Imam Al-Ghazali, ayakunal muallimu amilan bi'ilmih fala yukadzibu qawlahu fi'lu li'anna al-ilma yudraku bil basair wal amalu yudraku bil absar wa arbabul absar akthar. Hendaklah seorang pendidik itu, seorang guru, seorang pensyarah, seorang yang berilmu, beramal dengan ilmunya, dan janganlah kata-katanya didustakan oleh perbuatannya, yakni apabila perbuatannya bercanggah dengan apa yang dia cakap. Kerana sesungguhnya ilmu diketahui dengan basirah, dengan petunjuk, dengan belajar, manakala amal pula diketahui daripada penglihatan, kerana penglihatan itulah yang memesan perbuatan. Wa arbabul absar akthar, dan mereka yang memerhati kepada amalan-amalan ni ramai, banyak. Fa idza khalafa al-amalu al-ilma, apabila amalan seseorang itu bercanggah ataupun menyalahi ilmu seseorang, mana'a rushd, ia menghalang daripada petunjuk. Wa kullu man tanawala syai'an wa qala lin-nasi la tatanawaluhu fa innahu summun muhlikun sakhiran nasu bihi wattahamuhu wa zada hirsuhum ala ma nahu anhu fayaquluna laula annahu atyabul asya' wa aladhuha lama kana yastathiru bihi. Dan apabila seseorang itu buat satu benda yang tak elok, kemudian dia cakap pada orang ramai, jangan buat benda tu. Dia buat benda tu, tapi dia cakap pada orang lain, jangan buat benda tu. Sekiranya ada seseorang yang berilmu buat benda macam ni, maka itu sesungguhnya menjadi racun yang membinasakan dirinya. Dengan itu, ianya akan menjadi bahan untuk masyarakat mempersenda dan mengecamnya. Dan ini menyebabkan orang semakin terdorong untuk melakukan benda yang tak elok berkenaan, kerana nanti mereka akan berkata benda yang tu mesti benda yang best, benda yang bagus, benda yang sedap, ya, dan paling baik lah. Dan kalau tak kerana itu, mesti orang yang berilmu takkan terjebak ke dalamnya, takkan terpengaruh dengannya, sebab benda tu benda yang best sangat, sampai semua orang tak boleh handle diri masing-masing terhadap benda tu. So dia sangat berbahaya apabila satu-satu perkara yang tak elok itu dilakukan oleh orang yang berilmu, kemudian dia cuba menjustifikasikannya pula dengan berkata, walaupun aku buat tapi korang janganlah buat, ya, sebab aku tahulah macam mana. Dan ini satu benda yang sangat tidak wajar. Ini pesanan Imam Al-Ghazali. Wa masalul muallimu al-mursyid minal mustarsyidin, perumpamaan bagi seorang yang berilmu dan bersifat mursyid, yakni membimbing mereka yang dididiknya itu, perbandingan seorang guru yang mursyid dengan anak murid yang dibimbingnya, masalun naqshi minat tin wa dhilli minal aud, adalah seumpama acuan, bekas acuan, dan juga hasil yang diacu, ataupun tempa dan tanah liat, ya, ataupun seperti kayu, batang, tongkat dan bayang-bayangnya. Fa kaifa yantaqishu at-tinu bima la naqsha fihi, bagaimanakah tanah liat, tanah boleh ditempa, dibentuk jika penempanya itu tidak berbentuk? Maknanya apa yang terhasil daripada acuan adalah mengikut bentuk acuannya. Ya, itu maksud Imam Ghazali. Wa mata istawa dhillu wal audu wal audu a'waj, dan mana mungkin bayang-bayang boleh menjadi lurus kalau tongkat yang dibayangkan itu bengkok. Maknanya kalau bengkok tongkat, bengkoklah bayang-bayangnya. Ini
Ini perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali pada menggambarkan akibat daripada guru yang memberikan, pendidik yang memberikan contoh yang tidak baik kepada anak murid. Mungkin dalam pepatah Melayu tu dia lagi keras sikit lah. Dia kata, cikgu kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan? Bapak borek, anak rintik. Kalau bapak dengan anak. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Walidzalika qila fil ma'na, kerana itulah dikatakan di dalam satu kata-kata yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali seperti syair ataupun pepatah lah dalam bahasa Arab, la tanha an khuluq ma ta'ti mislah arun alayka idza fa'alta azim. Jangan sekali-kali ketika mana kamu menghalang seseorang, mencegah seseorang daripada buat sesuatu, tapi kamu buat benda tu, amatlah besarnya kehinaan ke atas dirimu jika engkau berbuat sedemikian rupa. Lanjutan daripada itu, Imam Al-Ghazali memetik firman Allah SWT daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Atamuruna an-nasa bil birri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Sadaqallahul azim. Apakah kamu menyuruh orang ramai melakukan satu perkara kebajikan dan kamu lupa kepada dirimu sendiri, sedangkan kamu itu seorang yang membaca Alkitab, orang yang berilmu. Afala taqilun. Mengapa kamu tidak memikirkannya, tidak berakal terhadap ketidakwajaran benda yang kamu lakukan ini. Ayat di dalam ayat ini ada taubih dan di dalamnya juga ada kasih sayang Allah, kerana Allah menegur orang-orang yang berilmu tapi suruh manusia buat baik, tapi dia buat benda yang tak elok. Namun dari segi kasih sayang Allah Ta'ala pula ialah dalam teguran ini Allah kata watan sauna anfusakum, kamu itu lupa kepada dirimu sendiri. Perkataan yang dipakai itu adalah lupa, untuk menggambarkan orang-orang yang berilmu tetapi buat benda yang tak elok ini, mungkin perkara itu terjadi kerana dia itu terlupa dan harus diperingatkan. Walidzalik kana wizrul alim fi ma'asihi akthar min wizril jahil idh yazillu bi zillatihi alamun katsir wa yaqtaduna bihi. Kerana itulah dosa, kesalahan bagi seorang alim yang melakukan maksiat adalah lebih besar daripada dosa seorang jahil, kerana bila orang alim buat maksiat, kehinaan, kesalahan, orang kata penyelewengan yang dilakukannya itu menyebabkan ramai pihak yang akan turut sama menjadi salah, sesat kerana terpengaruh dengan teladan buruk yang ditunjukkannya. Lalu Imam Al-Ghazali memetik hadis Nabi SAW, tetapi hadis tu panjang, tapi Imam Al-Ghazali petik bahagian yang sunnah yang tidak baik itu. Ya, kata sabda Nabi SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Jika ada sesiapa yang melakukan satu perbuatan, establish satu tabiat, satu perbuatan, satu amalan yang tidak elok, kemudian selepas daripadanya itu ianya dilakukan, diikuti, dilaksanakan juga oleh orang-orang lain, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang ikut contoh buruk yang dia buat itu turut akan ditanggung sama oleh orang yang mula-mula ajar benda tak elok tu, dan tidak akan berkurang daripadanya walaupun sedikit daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka yang buat benda yang tak elok ni tadi. Di zaman Nabi SAW, buat benda yang tak elok satu bab, melakukan benda yang tak elok itu secara terbuka dan menggalakkan orang lain pula menjadi sebab untuk orang lain pun buat benda yang sama, ini adalah perkara yang amat-amat berat yang perlu kita berikan perhatian. Di zaman Nabi SAW, hal ini mungkin terjadi ketika mana seseorang itu buat benda yang tak elok, orang nampak, orang ikut. Tetapi pada tahun 2022 ini menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk berlaku kerana kita buat benda jahat dekat media sosial. Kita hashtag pula, viral. Kita cakap something, kita timbulkan istilah-istilah yang tak elok,
kemudian orang guna istilah yang sama, maka berlipat-lipat ganda lagi lah perkara-perkara yang tak elok ni terjadi dalam kehidupan kita. Walidzalik qala Ali radhiyallahu anhu, dan kerana itu Ali radhiyallahu anhu telah berkata, kata-kata ini diulas oleh alim ulama yang membahaskan tentang takhrij hadis-hadis riwayat yang terdapat di dalam kitab Ihya, bahawa mereka tidak menemuinya di dalam sumber lain kecuali pengetahuan umum tentang riwayat ini merujuk kepada kerana Imam Ghazali memetiknya di dalam kitab Ihya inilah. Jadi kita tak tahu rujukan dia daripada mana. Namun apa kata-kata ini yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali, Ali radhiyallahu anhu telah berkata, qasama zahri rajulan, ya, belakang aku ni telah terbeban, menderita, sakit, cedera disebabkan oleh dua orang lelaki. Nak menggambarkan beratnya beban bila mana kerosakan dilakukan oleh dua jenis manusia ni. Yang pertama, alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun, iaitulah orang berilmu yang buat maksiat dan juga orang jahil yang kuat ibadat. Fal jahil yaghurun nasa bitanassukihi wal alim yaghurruhum bitahattukihi. Ini adalah kerana orang jahil menyesatkan, mengelirukan, menipu orang ramai dengan ibadatnya, manakala orang alim mengelirukan orang ramai dengan kemaksiatannya. Orang jahil menipu, menyesatkan orang ramai dengan amal ibadatnya. Dia itu jahil, tetapi kerana dia dikenali sebagai seorang yang kuat beribadat, maka dia dianggap sebagai orang, kalau dalam orang Melayu nya, quote unquote orang alim. Sebab kita ni orang alim maksud dia orang yang kuat beragama. Kita bukan semestinya bermaksud yang alim itu ialah orang yang berilmu. Jadi siapa-siapa saja yang dilihat kuat beramal, penampilan dirinya seperti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beribadat, maka kita melihatnya sebagai juga orang yang berilmu, walaupun dia adalah merupakan seorang yang jahil. Maka bila dia jahil, dia bercakap, percakapannya menyesatkan, pendapatnya tidak berasaskan kepada ilmu yang benar, tetapi kata-katanya tetap mempunyai pengaruh yang besar, diikuti oleh orang ramai, kerana orang ramai berhujah berasaskan kepada ibadatnya. Kamu tak setuju dengan pendapat Fulan bin Fulan, kamu tu tahajud ke malam-malam? Kamu tu puasa ke? Puasa sunat Isnin Khamis setiap bulan, ya, banyak melakukan amal soleh. Jadi orang menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk mempertahankan pendapatnya, walaupun pendapat itu lahir, sebab pendapat terutamanya berkaitan dengan hukum hakam, dia bukan lahir daripada amal ibadat seseorang, dia berasaskan kepada ilmunya. So kalau dia kuat beribadat tapi dia adalah seorang yang jahil, maka pendapat yang keluar itu mempunyai risiko yang besar, pendapat yang salah, walaupun yang memperkatakannya adalah orang soleh. Dan saya teringat kepada nasihat Imam Birgivi rahimahullah di dalam kitab At-Tariqah Al-Muhammadiyah yang banyak merujuk kepada kitab Ihya ni. Imam Birgivi beri pesanan, dia kata kalau kamu jumpa orang soleh yang ibadatnya sampai ke tahap dia tu terapung, satu senario yang selalu dikaitkan dalam khususnya dunia kesufian, maknanya hebatnya orang tu sampai ke tahap, dia kata wali-wali Allah lah, ya, dia punya beribadat dia sampai dia terapung di udara, tetapi kalau kata-katanya bercanggah dengan syariat, menyalahi ilmu yang sebenar, hukum hakam yang sepatutnya, maka janganlah kita tertekan untuk menolak pendapat itu, kerana pendapat yang salah tetap salah walaupun datang daripada seorang yang banyak beribadat. Jadi Imam Al-Ghazali pesan bahawa orang jahil menyesatkan orang ramai dengan amal ibadatnya, menyandarkannya kepada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa ini merupakan satu bebanan yang sangat besar. Kemudian wal alim yaghurruhum bitahattukihi, manakala orang alim pula menyesatkan orang ramai dengan kemaksiatannya. Dia tahu hukum hakam, faham agama, seorang yang qualified, seorang yang
sangat kita katakan tinggi kesarjanaannya, tetapi menyesatkan orang ramai dengan maksiatnya. Maksudnya, bila dia buat satu benda yang salah, orang tahu dah benda tu salah, tapi dia ni bukan calon orang, PhD daripada Jordan, PhD daripada Mesir, daripada Madinah. Dia ni bukannya orang sebarangan, orang yang keilmuan dia tinggi. Maka keilmuannya menjadi alasan untuk seseorang menerima benda salah yang dia buat. Dan ini menyesatkan orang ramai. Bayangkan orang-orang alim, orang-orang yang alim ulama terjebak di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kalau perbuatan yang salah tu orang kata macam something yang straightforward, contohnya macam zina dan yang seumpama dengannya, mungkin perkara tersebut tidaklah terlalu mengelirukan, salah-salah lah kan. Tetapi kalau orang alim namun terbabit di dalam, katalah contohnya transaksi, bentuk-bentuk perniagaan yang bersalahan, ataupun melakukan benda-benda yang salah dari segi hukum agama di dalam politik contohnya, maka orang akan berhujah, engkau siapa? Berapa mazhab engkau dah ngaji? Engkau ada master, engkau ada PhD, nak sanggah pendapat fulan bin fulan. Jadi keilmuannya menjadi asas untuk maksiatnya dipertahankan, dan ini menyesatkan orang ramai. So ini adalah di antara nasihat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada warga pendidik. Jadi kita tidak boleh pisahkan di antara peranan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, dengan tanggungjawab kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang mursyid. Tidak boleh kata aku cikgu matematik, aku fokus matematik saja. Aku cikgu ajar statistik, aku ajar statistik je. Ini kerja ustaz-ustaz, ini kerja ustaz-ustaz. Kalau kita buat macam tu, dan benda ni bukan hanya dalam Islam, dalam Islam dah jelas lah, Imam Ghazali sebutkan tadi, tetapi dalam masyarakat lain, dalam tamadun lain juga mereka berikan perhatian. Kerana kalau kita menjadikan seseorang itu berilmu tetapi tidak berintegriti, tidak bermoral, kita melahirkan monster. Ya, tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. So hendaklah kita berhati-hati dan mengambil hal ini sebagai iktibar kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.